Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Solehah Mat Taha. Dah lama Solehah tak live di personal FB kan. Solehah selama tahun 2021 ni Solehah fokus live di page. Okey. Jom boleh tolong kita sama-sama kongsikan tajuk live kita pada petang ini agak menarik, insya-Allah. Jom sharekan di grup-grup, sharekan di wall anda bersempena Mega Live 2.0 esok. So Solehah buat juga live pada petang ini, live santai-santai bersama anda semua, insya-Allah. Jom sharekan supaya lebih ramai orang yang boleh mengetahui siapa Solehah ni sebenarnya, bagaimana Solehah boleh berjaya menjadi jutawan FTR yang pertama, apakah di sebalik suka duka bersama dengan FTR ni, macam mana Solehah boleh naik capai 1 juta pertama. So semua tu ada kisahnya. Okey, Solehah nak sharekan sebentar. Sekejap Okey, sambil-sambil tu anda boleh tolong share sekali. InsyaAllah. Jom. Okay, waalaikumsalam. Hai, ada siapa tu? Okay, Alhamdulillah. Thank you yang sudi share kan Solehah punya link live pada petang ini, insya-Allah. Jom sharekan lagi, lebih ramai yang menonton pada petang ini, insya-Allah. Kita buat live hari ni bersempena untuk program Mega Live 2.0 pada esok hari, insya-Allah. Jangan lupa singgah di page FTR eksklusif, kerana 20 orang yang bertuah akan memenangi hadiah daripada HQ FTR dengan syarat anda join kontes FTR yang FTR adakan, insya-Allah. Boleh tag, like, komen dan sharekan learning point anda selepas habis sesi Mega Live, insya-Allah. Kita nak berkongsi serta nak membongkar rahsia jutawan, insya-Allah. So anda mesti tertanya-tanya kan, macam mana Solehah boleh capai 1 juta pertama ni? Tak ada ke struggle, tak ada ke cabaran? Mesti ada cabaran di sebalik kejayaan tu, insya-Allah. Sebagaimana Solehah bermula dengan FTR ni, dah masuk tahun ke-6 sebenarnya, untuk pengetahuan anda semua. Dan siapakah Solehah sebenarnya? Okey, Solehah akan share kepada anda sebentar lagi. Okey, Solehah nak ramai lagi, belum banyak lagi mata yang melihat pada petang ini. Jom kongsikan lagi, insya-Allah. Jangan lupa komen hashtag FTR eksklusif Mega Live 2.0, insya-Allah. Okay, alright. So mana tahu rezeki anda untuk dapat hadiah cabutan bertuah kan? Kita tak tahu rezeki masing-masing, insya-Allah. Ramai yang share, ramai yang komen untuk join kontes di page FTR eksklusif, insya-Allah anda boleh berjaya dapat hadiah daripada FTR sendiri. Okey, FTR Mega Live 2.0. Okey. Sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dahulu. Sempena hari ni pun nisfu Syakban kan. Kita digalakkan untuk tambah amal kita, banyakkan selawat kita, insya-Allah. Semoga kita beroleh ganjaran pahala yang tak putus-putus, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal kita adalah umatnya nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Okay, thank you Farah, thank you. Siapa ada ni? Thank you Ida, thank you Kak Moon, thank you Kak Aisyah, thank you Kak Lin, thank you Put. Siapa lagi? Thank you Wahanas, alhamdulillah. Okay,
Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Petang ni Soleha live santai-santai untuk berkongsi dengan anda semua bagaimana journey Soleha bermula dengan FTR dan kenapa Soleha setia dengan FTR dah 6 tahun ni. Okey. Soleha bermula sebagai agent affiliate pada tahun 2016. Sebelum tu Soleha beli dulu. Soleha beli dapatkan buku FTR 111 formula tarik rezeki pada masa tu. Alhamdulillah. So bila Soleha dah baca buku FTR tu, and then Soleha dapat perubahan. Yelah, menangis-nangis kita baca buku tu tengah-tengah malam. Kita baca buku tu siap letak bawah bantal sebab tak nak tengok suami nampak kita ni menangis. So Soleha baca sorok-sorok masa tu buku 111 formula tarik rezeki. Pada masa tu tahun 2016. Pada tahun 2016 tu Soleha beli buku FTR, and then baca-baca je rasa macam terhantuk-hantuk kepala ni. Banyak sangat kesalahan yang Soleha ditegur, Soleha sedar, dan Alhamdulillah Soleha terus ubah, Soleha terus betulkan. Dan sejak bila Soleha betulkan perkara yang salah yang FTR tegur dalam buku tu, Alhamdulillah Soleha dapat manfaat. Dan sebab itulah bila kita dah rasa something produk tu bermanfaat, Soleha kongsi kebaikan produk tu. Soleha nak jadi agent affiliate. Kebetulan masa tu Cikgu Nora ada offer siapa nak jadi agent affiliate masa tu, dan Soleha terima tawaran cikgu dan kami pun masuk dalam grup Squad Elite FTR. Itu nama grup masa tu. Kalau sekarang kan macam-macam nama ada, Leader Premier, Leader Platinum, Leader Spire, Leader Diamond, Leader Elite. Tetapi pada waktu ketika dahulu kami cuma ada agent affiliate je masa tu. 2016 tu bermula agent affiliate, Alhamdulillah. Dan pencapaian Soleha pada masa tu tak memberangsangkan. Soleha bukan antara top-top agent. Soleha just business tu sekadar macam nak isi masa lapang je masa tu. Soleha buat business FTR tu adalah sekadar macam nak share manfaat je, tak serius masa tu. Sebab masa tu Soleha buat business tudung labuh masa tu. Pada saat tu Soleha buat bisnes tudung labuh, sambil tu kongsi manfaat FTR. So dia punya result tu tak power macam sekarang lah, sebab Soleha tak fokus. Soleha masa tu fokus jual tudung labuh. And then nak dijadikan cerita macam mana Soleha boleh serius untuk berdakwah bersama FTR adalah apabila satu malam Soleha buat solat istikharah, minta Allah petunjuk. Ya Allah, tunjukkan aku bisnes mana yang boleh menjadi saham akhiratku, yang boleh aku sebarkan lagi manfaat ke seluruh pelosok dunia ni. So, selepas buat solat istikharah, Soleha jumpa jawapan. Allah suruh Soleha memilih untuk berdakwah bersama FTR, dan Soleha lepaskan salah satu bisnes tu. Bukan bisnes tu tak bagus. Bisnes tudung adalah bisnes yang Soleha buat paling lama. 7 tahun Soleha buat bisnes tudung. So, Soleha lepaskan bisnes tudung labuh, and then Soleha fokus jadi seorang stokis FTR. Masa tu tahun 2018. 2018 tu journey Soleha bermula, turning point Soleha macam mana Soleha serius sebagai seorang stokis FTR masa tu 2018. Soleha ingat lagi. Masa tu Soleha tengah pregnant baby Martin. Dan nak tunggu hari ambil restock buku FTR di HQ. Masa tu HQ belum cat siap lagi. And then Soleha pergi dengan suami dari Keluang Johor. Kami pergilah ke Nilai bawa kereta Persona masa tu. Belum upgrade kepada kereta yang lebih besar. So kami bermula pada tahun 2018 Soleha sebagai stokis FTR pada masa tu. So agak struggle lah masa tu, sebab tim kita belum grow. Masa tu tak silap Soleha, tim Soleha masa tu baru dalam 30 orang kot. Nak capai 100, nak capai 50 orang agak struggle masa tu, sebab Soleha belum ada result. So Soleha belum ada result masa tu, Soleha just restock buku, datang HQ, suami bawa. Habis pantang, dalam pantang pun Soleha packing buku tau. Betapa struggle-nya kita bila buat seorang-seorang. Soleha masa tu Rashidah, Soleha seorang stokis, seorang leader. Masa tu kena post dan packing buku customer. Masa tu tengah berpantang. So petang-petang tu suamilah yang pergi drop off buku FTR tu dekat pos laju. Suami drop off buku FTR dekat pos laju. And then Soleha dah habis pantang,
habis pantang je macam dalam 3 bulan macam tu, tiba-tiba HQ FTR buat seminar kali yang pertama. Dan masa tu speakernya adalah Tuan Damim Sharma. Soleha ingat lagi. Masa tu, yelah kita baru habis pantang, badan tak kuat sangat. Pergilah check in hotel. Masa tu baby masih menyusu kan, sebab dia baru 3 bulan, baru habis pantang masa tu. So struggle lah, naik turun tangga, kejap balik hotel, kejap balik bilik seminar. Yelah baby waktu umur 3 bulan kan masih memerlukan umi dia yang sangat-sangat. So Soleha ingat lagi waktu seminar tu, betapa struggle-nya kita bila baby jauh daripada kita tu. Petang-petang tu balik seminar je, mata baby dah bengkak-bengkak dah, menangis, nak umi kan. Dia menangis lah nak umi. And then itulah antara struggle bila mana kita ni nak menuntut ilmu, nak mencapai kejayaan, nak dapatkan ilmu daripada Cikgu Nora masa tu. Seminar kali yang pertama, masa tu Tuan Damim Sharma adalah speakernya. So sangat-sangat amazing seminar macam tu. Dan itu adalah seminar pertama yang Soleha pergi di HQ FTR. Sebelum tu Soleha tak pernah pergi seminar. Tengok tak betapa committednya kita masa tu, serius nak jadi stokis masa tu. So pada masa tu, alhamdulillah, kita dah pergi seminar. And then Soleha keep learning proses belajar. Soleha belajar, cikgu mula buat live, cikgu mula buat coaching. Alhamdulillah, hasil daripada Soleha jaga adab berguru, Soleha komit masuk kelas, tak pernah tak masuk kelas, sentiasa buat learning point masa tu. And then kita belajar dan terus belajar sampai hari ni. Sampai hari ni kita belajar. And then pada tahun 2019, tu, masa tu Soleha dah keep strong dah. Badan pun dah kuat. Dalam tempoh baby mati masuk dia, Allah baik sangat dia. Dia lah baby yang paling baik, yang senang lah Soleha gelar dia baby FTR. Sebab segala perik jerih Soleha bersama FTR ni adalah saat waktu pregnantkan dia. Waktu pantangkan dia, waktu menyusukan dia, waktu membesarkan dia, sampailah sekarang umur dia 2 tahun 8 bulan. Hari ni 2 tahun 8 bulan, alhamdulillah. Soleha berjaya naik satu tangga ke satu tangga. Sebenarnya ramai yang tanya, kenapa Soleha boleh serius ya dengan dakwah FTR ni, sedangkan banyak lagi bisnes lain. Kenapa Soleha nak buat bisnes ni? So sebenarnya adalah sebabnya. Soleha sebenarnya orang kata kita nak buat sesuatu tu dengan serius apabila ada satu benda yang menusuk hati kita. Tak kira lah benda tu kebengangan ke, benda tu sesuatu yang pahit ke. Dan Soleha serius buat bisnes FTR tu apabila dengar di telinga kita desak-desuk orang cakap, apalah dia ni ada ijazah tapi tak nak cari kerja. Macam itulah lebih kurang. So Soleha sebenarnya ada ijazah. Soleha dulu belajar dekat USIM, ada ijazah syariah undang-undang. So ramai tanya, kenapa Soleha tak apply jadi peguam ke, jadi peguam? Kenapa Soleha tak apply jadi peguam masa tu? Sedangkan kita ada ijazah syariah undang-undang dalam Kosmik Fatwa. So Soleha masa tu, yelah Soleha kahwin waktu belajar. Suami Soleha Imam Tafiz pinang Soleha waktu Soleha belajar di tahun 3. So tahun keempat Soleha tak dapat habiskan pelajaran. Sebab Soleha masa tu pregnant sambil belajar. So struggle, kita naik bas. Tetapi kelebihannya, orang tahu kita pregnant kan. Soleha naik bas, nak pergi kampus, nak balik college, nak pergi kampus, ulang-alik, nak balik asrama hostel. Alhamdulillah, masa tu semua dapat kelebihan. Orang bagi duduk walaupun bersesak-sesak dalam bas kan. Kadang-kadang kawan-kawan tumpangkan naik kereta. Betapa dikesiankan kita. Dan Soleha masa tu adalah antara pelajar yang pertama yang kahwin waktu belajar. So mencipta sejarah lah. Dan diorang pun sangat care dengan Soleha. Time Soleha pregnant, time Soleha bawa perut waktu belajar kan. Ada soalan ke? Nanti ya soalan. Itulah antara struggle Soleha waktu belajar. And then nak habiskan convocation. Tetapi akhir-akhir, last-lastnya Soleha pilih untuk jadi suri rumah. Soleha nak jadi suri rumah. Dan masa tu, bila jadi suri rumah tu, kita perempuan ni kan, tengok baju lalu lalang dekat Facebook nak beli kan, rasa berkobar-kobar je, rasa nak ada duit sendiri.
Tapi masa tu kita suri rumah, belum lagi terjebak dengan bisnes online. So Soleha serius cakap dengan suami, abang tak boleh nak kerja lah sebab anak 2 orang ni. Masa tu ada kakak Maira dengan Muhammad Zaid Sufian tu baru baby. So waktu Soleha konvo tu lahir pula Zaid Sufian. So dah 2 orang anak. So kita berfikir-fikir, takkan 2 orang anak ni kita nak pergi hantar dekat nursery, nak ngasuh kat orang kan. Kita dah lah tak ada kerja apa semua. So dekat situ Soleha decide nak serius untuk berniaga. Masa tu saingan untuk berniaga bisnes online tak besar macam sekarang. Kalau dulu dikatakan 10 orang peniaga sama dengan 1 juta orang peniaga sekarang, betapa nisbah tu berbeza dengan sekarang. Soleha bermula berniaga online 2012. 2012 tu Soleha mula nak berniaga as a dropship. So Soleha carilah mana-mana page yang jual tudung, yang jual baju muslimah. Soleha PM founder dia cakap, boleh tak saya nak jadi agent dropship masa tu. So Alhamdulillah Soleha buat apa masa tu, Alhamdulillah boleh capai waktu tu paling banyak 2 hingga 3K Soleha punya keuntungan. Bukan sale tetapi keuntungan. So suami cakap, wow, 2 hingga 3K sebulan tu macam gaji cikgu je. So ayang tak payahlah kerja ke, tak payahlah jadi ustazah ke, jadi cikgu ke. Jadi suri rumah je, fokus buat bisnes online. So itulah antara sebab kenapa Soleha buat bisnes online. Masa tu jual tudung, jual baju muslimah. Kita jadi dropship je masa tu. And then waktu tu jual tudung, banyak sangat rezeki yang masuk, sale yang masuk. Tapi Soleha pelik, kenapa hati aku tak tenang ya? Kenapa aku tak bahagia ya? Kenapa aku rasa stres ya? Rasa macam rezeki tu bocor, tak nampak duit tu. Kita cakap dengan suami, kita dapat income 2 hingga 3K keuntungan jual tudung dengan jual pakaian muslimah. And then tiba-tiba rasa macam duit tu mana? Kita rasa stres. Sampaikan Soleha PM founder tudung yang saya jual tu. Soleha PM Cik Yun, namanya Puan Khairunisa Abdul Aziz. Soleha PM, Soleha cakap dengan dia, Cik Yun, Soleha rasa kekurangan lah. Sale banyak masuk tapi duit tu tak ada. Mana ya duit tu? Kita tanya dia. Kemudian Cik Yun kata, Soleha, Cik Yun tak nak cakap banyak. Soleha baca buku FTR ni sebab Cik Yun dah lama dah kawan dengan Puan Nora tu. Kami adalah best friend. So Cik Yun pun recommend buku FTR tu dengan Soleha. Dia cakap, Soleha baca buku ni, Soleha akan jumpa jawapan kenapa Soleha rasa tak tenang, Soleha rasa rezeki tu bocor. And then Soleha PM lah Cikgu Nora. Soleha PM Cikgu Nora masa tu. Masa tu harga buku 167. So masa tu duit dalam akaun bank ada 170. So Soleha berkira-kira, nak beli ke tak? Kalau aku beli buku tu 167, baki RM33 je masa tu. So sebab nak sangat jawapan daripada buku FTR. So Soleha transfer dekat akaun Cikgu Nora masa tu, MSNY, dia punya akaun enterprise-nya. So Soleha transfer, pejam mata 167 tu Soleha PM Cikgu. Saya cakap, Assalamualaikum Puan Nora Yusof, saya Soleha nak beli buku FTR. Ada lagi dia punya chat dekat Messenger. Nasib baik Cikgu buka. Kalau Cikgu tak buka, tak tahu Soleha tak dapat pun. So Alhamdulillah Soleha dah dapat buku FTR, Soleha dah beramal dengan FTR, Alhamdulillah. Dah dapat kesan. So kita nak sebarkan manfaat buku tu. So antara struggle sebenarnya bila dalam FTR ni, Alhamdulillah Soleha adalah seorang yang rajin kan. Kami agent affiliate bermula masa Cikgu tak ada staff, masa Cikgu tak ada syarikat. And then Cikgu minta tolong Soleha satu hari tu, Soleha boleh tak tolong jadi admin untuk pantau leader-leader lain buat tas ni. Cikgu tak sempat lah. Cikgu nak minta tolong Soleha jadi admin, catat siapa buat tas Garfu Tala masa tu. Masa tu famous dengan bukaan secara rawak buku FTR. So Soleha sebagai admin Cikgu, sebab Cikgu tak ada staff, Cikgu tak ada syarikat masa tu. So Soleha tolong je lah Cikgu, tolong je masa tu. Push komen. So Alhamdulillah. Tapi di sebalik pertolongan Cikgu tu, rupa-rupanya ada orang yang tak senang hati dengan Soleha masa tu. Sampaikan bila Cikgu suruh tanda siapa yang buat dengan tak buat. Soleha tanda lah. Soleha ni jujur, lurus, dengar je cakap Cikgu. So ada yang tak buat. Siap orang tu, siap ejen tu serang Soleha. Dia PM Soleha, dia kata,
Soleha, boleh tak jangan nak mention nama akak. Suka hati akak lah akak nak buat task ke tak buat. So Soleha kena sound masa tu. Dia PM tepi Soleha. Masa tu sejak daripada tu lah Soleha tak tahu apa yang terjadi masa tu. Dia dan geng-geng dia pulaukan Soleha. Kami Soleha dituduh macam-macam masa tu. So sangat menyakitkan hati lah masa tu. Kita sedih sangat-sangat sampai kan saat tu Soleha menangis sangat-sangat. Soleha buka Al-Quran. Soleha buka Al-Quran masa tu, jumpa satu ayat yang Allah tunjukkan masa tu, perkataan fitnah. So masa tu perkataan fitnah tu tertera dekat depan mata Soleha masa tu. Betapa masa tu kita rasa bersalah. Kita rasa kita ni jadi mangsa. Soleha masa tu jadi mangsa keadaan. Padahal Soleha cuma nak jaga adab berguru. Soleha cuma tunaikan permintaan cikgu masa tu untuk jadi admin cikgu. Saya just catat je lah. Saya catat, saya bagi tahu cikgu, orang ni tak buat task. And then cikgu sendiri pun agak strict masa tu. Kami catat siapa buat task, siapa yang tak buat task masa tu. So dalam kesedihan tu, siap dipulaukan, siap cakap Soleha bodek cikgu. Padahal kita just tunaikan hasrat cikgu. Sebab tu bila Soleha pergi HQ FTR, so cikgu tahulah kisah-kisah bagaimana ada ejen-ejen yang sekumpulan tiba-tiba tinggalkan guru FTR secara mengejut. So semua tu adalah antara kisah-kisah bagaimana suka duka Soleha bersama FTR tu. Alhamdulillah. Sebab tu bila Soleha pergi HQ FTR hari tu, Soleha ambil reward gelang emas. Soleha peluk cikgu peluk Soleha. Cikgu cakap dengan Soleha minta maaf. Sebab Soleha juga dulu pernah dapat tempias daripada cikgu. Asbab benda-benda macam tu, fitnah dan sebagainya tu, Soleha sendiri kena tempias yang sama. So Soleha tak kisah masa tu. Soleha teruskan dengan FTR. Yang pergi tetap pergi. Dan Soleha teruskan bersama FTR. Soleha bantu cikgu kerja-kerja dakwah. Dan Alhamdulillah, sehingga hari ni pun selalu Soleha berdoa, ya Allah, tetapkan aku dalam dakwah FTR. Sentiasa bagi aku semangat luar biasa. Walaupun ada ejen pergi keluar, masuk dan datang, InsyaAllah itu semua bukanlah kayu ukur kita. Kita teruskan je dakwah. Kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah semua tu sebenarnya jadikan hati kita lebih kuat. Sebab Soleha sendiri terkesan sebagaimana dakwah Rasulullah tu sendiri tak mudah. Rasulullah sendiri pernah dibaling dengan najis, pernah dibaling dengan batu sehingga luka-luka. Tetapi Rasulullah tak pernah down. Rasulullah tak pernah berundur. Rasulullah tetap meneruskan dakwah tu. Dan Alhamdulillah, berkat daripada kata-kata doa daripada seorang guru, Cikgu Nora, Alhamdulillah, Soleha sampai hari ni, walaupun kadang-kadang ada juga orang tak suka ke, ada orang yang kata macam-macam, tetapi Soleha tetap teruskan sebab Soleha ada tim yang sangat supportive. Soleha ada tim yang sangat-sangat, sangat menyokong apa yang Soleha buat pada hari ini. So itu adalah antara air mata di sebalik macam mana yang menjadikan Soleha kuat sampai hari ini. Sebab peristiwa-peristiwa macam tu lah, peristiwa yang sedih, peristiwa difitnah di pulau tu is a reality. Dan masa tu Soleha tengah pregnant Hanan masa tu. Sebab tu suami tanya, Imam Soleha tanya, agaknya kenapa muka Hanan masam ya? Sebab mungkin ayang ni banyak menangis kot waktu pregnant Hanan. Macam itulah kisahnya. Tapi waktu pregnant Hanan anak ketiga tu, memang Soleha banyak menangis. Sangat. Ujian datang bertimpa-timpa. Di sebalik kita nak naik ni, orang kata kita bodek cikgu lah, orang kata kita ni macam-macam lah, diburuk-burukkan. So Alhamdulillah, sebenarnya Soleha percaya dalam dakwah FTR ni Allah sedang asingkan antara yang benar-benar nak buat dakwah dengan yang buat dakwah tu bukan kerana nak sampaikan dakwah. Sebab tu selalu saya remind tim Soleha, nak buat dakwah ni jaga niat. Jangan sebab komisen, jangan sebab untung, jangan sebab macam-macam. Tetapi kita jaga niat kita. Dakwah ni sebab nak bantu orang. Dakwah ni sebab nak sebarkan manfaat. Nak bantu orang lain.
nak bantu tim, nak bantu kayakan tim. Dan Alhamdulillah Soleha sendiri pada hari ni nak jadi seorang yang kaya, nak jadi jutawan dunia akhirat. Sebabnya Soleha ada impian nak bina bangunan madrasah suami. Soleha nak bina bangunan madrasah suami sebab Soleha tahu dia pun struggle. Suami Soleha pun seorang ustaz tahfiz, seorang yang sangat struggle, di mana kami tak ada lagi bangunan persendirian. Kami just menyewa di rumah-rumah sewa orang, and then kami ajar pelajar-pelajar tahfiz tu pun ustaz-ustaznya tak ada gaji. Semuanya adalah ikhlas niat kerana Allah Ta'ala nak bantu pelajar-pelajar tu hafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah suami sendiri telah melahirkan pelajar ramai yang dah syahadah 30 juzuk Al-Quran. Dan Alhamdulillah itulah yang menjadikan kekuatan Soleha untuk teruskan dakwah ni, kerana ada seorang suami yang sangat supported. Seorang suami yang sokong kita ni ibarat macam 1000% lah. Dia sentiasa doakan, dia sentiasa sokong, dia sentiasa ada di saat kita susah dan senang. So Alhamdulillah sampai sekarang pun kalau nak tanya ada ke cabaran lagi, of course ada cabaran. Of course ada cabaran. Dan kadang-kadang pun tim tanya, Soleha ni tak penat ke? Macam mana Soleha sangat setia dengan FTR 6 tahun? Tak ada cabaran ke? Tak ada struggle ke? Semua tu ada. Semua tu pasti ada. So sudah tentu Allah tu letakkan kita dalam dakwah ni bersebab. Bukannya Allah letakkan kita ni saja-saja. Soleha jadi leader ni pun mesti bersebab. Kenapa Soleha jadi leader? Mesti nak bantu tim. Soleha jadi leader mesti nak tarik lebih ramai pembaca untuk turn back to Allah. Itulah sebabnya Allah tetapkan kita di sini, dan Allah asingkan antara orang-orang yang bukan bertuah dalam dakwah ni. So kita bertuah masih di sini untuk meneruskan dakwah kerana Allah Ta'ala. Okay. So ramai tanya, Soleha nak bila dah jadi jutawan, apa yang Soleha nak buat? Antara impian Soleha nak bawa tim Soleha. Mana yang capai target, kita nak pergi umrah beramai-ramai. Kita pergi umrah beramai-ramai. Soleha nak tolong bantu renovate rumah mak ayah di kampung. And then nak bina madrasah tahfiz, nak bayar zakat, nak jadi seorang pembayar zakat yang paling besar, insya-Allah. Itu adalah antara impian Soleha dan anda semua juga, insya-Allah. So ada apa-apa soalan tak? Soleha tak berniat pun nak bagi air mata keluar ke tak. Tetapi sekadar refresh untuk muhasabah diri anda. Sebab kadang-kadang ramai yang tak kuat kan. Ramai yang terkesan dengan isu kecaman. Ramai yang terkesan dengan isu yang macam-macam dekat luar sana. So Soleha doakan anda juga boleh kuat. Boleh kuat, boleh orang kata mempunyai hati besi lah. Hati yang kuat sado, insya-Allah. So sebenarnya makin kita naik dari satu tangga ke satu tangga, sebenarnya cabaran tu semakin besar. Antara cabaran yang paling besar tahun ni adalah isu scammer. Itu adalah antara yang di luar jangkaan lah. Tetapi Allah dah tetapkan begitu. So Soleha pun dah reda. Dan Soleha belajar banyak pengajaran daripada apa yang berlaku. Ramai pancit di tengah jalan. Mungkin Soleha ada pesanan ikhlas. Okey. Pancit di tengah jalan tu sebenarnya, kalau tanya Soleha pun kadang-kadang ada perasaan tiba-tiba rasa macam down, tiba-tiba rasa macam ya Allah penat sangat. Itu normal. And then kita banyak-banyak ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak-banyak kita istighfar sebab kita tahu kalau satu perasaan negatif tu tiba-tiba singgah dekat hati kita, semua tu adalah bisikan syaitan. Semua itu adalah godaan syaitan nak gagalkan kita untuk teruskan dakwah. So Soleha pejam mata, istighfar banyak-banyak, ta'awuz banyak-banyak, mengucap banyak-banyak, cakap ya Allah, matikan aku dalam dakwah ni. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam dakwah ni sehingga habis nyawa. Sesungguhnya inilah tiket dan saham untuk kita ke syurga. Tak ada orang yang tak diuji. Soleha juga diuji. Tetapi sebab Soleha sedar Soleha ni leader, Soleha tak boleh tunjuk lemah dekat anak-anak tim. Sebab sedangkan anak-anak tim pun ada struggle masing-masing. Dan kita cuba nak faham antara masalah-masalah, struggle yang tim ada. And then Soleha sendiri kena kuat di hadapan tim
Walaupun kadang-kadang hati kita tak kuat, tetapi kita always kena kuat. Memang kena paksa diri untuk kuat untuk teruskan dakwah ni. 6 tahun bukan tempoh yang sekejap, lama. Macam-macam kisah yang saya cerita ni hanya 10% je. Sebenarnya banyak lagi kisah yang menyayat hati, kisah yang tak disangka-sangka. Tetapi anda boleh saksikan Mega Live esok. Mega Live esok, insya-Allah. Kalau ada soalan daripada panel dan moderator, insya-Allah kita akan jawab. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah di sebalik Solehah, macam mana saya jadi jutawan ni. Semua tu adalah antara makanan kehidupan. Kita ni dalam roda kehidupan. Kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita ke bawah. Tetapi selagi kita berpaksikan kepada La ilaha illallah, hanya Allah sahaja yang kita sembah, insya-Allah Allah sentiasa dakap hati kita. Kalau kita sedih, kalau ada kekecewaan pun, insya-Allah kita boleh atasi dan handle dengan sangat baik, insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Ada soalan nak bertanya pada Solehah sebelum Solehah tamatkan sesi pada hari ini? Anda boleh share. Anda juga boleh berjaya macam Solehah. Solehah percaya satu hari nanti FTR akan lahirkan lebih banyak jutawan. Tak sabar nak tunggu malam esok. Excited kan? Dudak-dudak menunggu lagi berapa jam untuk kita menanti Mega Live 2.0 ni, insya-Allah. Jangan lupa join kontes Mega Live 2.0. Anda akan dapat hadiah eksklusif daripada FTR 20 orang. 20 orang yang bertuah, insya-Allah HQ akan bagi hadiah kepada anda semua. Yes, semoga Allah luruskan jalan untuk kita berdakwah lillahi ta'ala, insya-Allah. Semua kena kuat. Semua kena jaga niat kita. Berdakwah tu biarlah berdakwah kita sampai pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ada soalan tak? Rasa tak ada soalan kot kan? Kalau ada soalan, boleh komen. Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah Solehah tamatkan sesi kita pada petang ini dengan ucapan terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa di Mega Live 2.0 malam esok, insyaAllah. Ada soalan? Apa paling mencabar? Paling mencabar sepanjang dakwah FTR sepanjang 6 tahun. Mencabar? Apa yang paling mencabar? Paling mencabar. Paling mencabar tadi itulah isu macam mana difitnah, dipulaukan beramai-ramai. Kalau tahun ni isu scammer. Kalau tahun ni isu scammer lah yang paling berat. Siap Solehah menangis nak dekat seminggu. Solehah rasa macam down sangat dengan isu scammer tu. Tapi bila nak ceritakan kepada anda semua hari ni, kita rasa macam dah tak ada benda. Solehah dah lupakan dah. Solehah dah lepaskan dan Solehah dah maafkan dah orang tu. InsyaAllah semoga dia berikan hidayah. Semoga Allah ampunkan dosa dia. Semoga dia menjadi seorang muslimah yang sejati pada masa akan datang. InsyaAllah Allah juga maha pengampun. Seseorang tu boleh berubah dan bertaubat, InsyaAllah. Jangan kita simpan dalam hati. Maafkan dan lepaskan. InsyaAllah Allah juga maha pengampun. Okey? Amin, insyaAllah. Okey? Sudah sudahi live santai pada petang ini dengan ucapan terima kasih. Dan semoga anda semua dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey? Ada soalan lagi. Macam mana Umi boleh urus keuangan? Urus kewangan ni sebenarnya kita kena balancekan sales dengan duit restock. Sebab kalau kita tak ada sale, kita tak ada keuntungan. So Solehah dapat duit rolling modal keuntungan tu adalah asbab sale.
Sebab bila kita ada sale, bila kita ada jualan masuk, barulah kita ada cash flow. Cash flow tu maksudnya aliran duit keluar masuk. Kalau tak ada duit masuk, macam mana kita nak duit tu keluar kan? So, Soleha balancekan sales mesti kena masuk. Sebab tu ada magic number. Sebab tu ada magic number. Sebab tu kita kena belajar marketing untuk tingkatkan sale. Sebab yelah, kalau kita tak ada modal, kita tak ada saving, tiba-tiba kita nak restock tak ada duit. So sebab tu bila kita dapat sale, kita guna keuntungan komisen duit FTR ni buat rolling modal daripada buku kecil-kecil, and then bila dah makin banyak berganda-ganda, kita restock pula buku-buku besar. So benda tu adalah proses sebenarnya. Kalau kita tak mulakan dengan yang sedikit, so macam mana kita nak dapat yang besar kan? So sebab tu kita kena restock tu, biarlah kita bermula restock dengan yang kecil, asalkan secara konsisten, insya-Allah. Okey? Terjawab ke Noli soalan? Isu scammer, Soleha loss banyak. Isu scammer sebenarnya bukanlah nak cakap pasal Soleha yang loss, no. Tetapi isu scammer ni adalah kerana melibatkan jemaah pembaca usrah Soleha. Di mana isu scammer ni, Soleha tak nak cakap pasal Soleha hilang berapa-berapa. Sebab Soleha tak kisah pun sebab yang Soleha hilang tu. Yang Soleha risaukan adalah apabila seseorang tu, memang kita kenal dia baik, pakai nikab, and then tiba-tiba terbongkar rahsia, satu-satu Allah tunjukkan jalan. Sebagaimana seseorang tu di sebalik watak baik dia tu, rupa-rupanya dia ada niat jahat. Sebelum join tim Soleha, dia dah rancang semua ni. Dia dekati tim Soleha sebab tim Soleha ni super power, aktif kan masa tu. So dia pandai cari leader yang boleh terima dia masuk dalam tim. Sebab masa tu memang dia PM Soleha. Dia PM, "Akak boleh tak saya nak join tim akak? Sebab saya tengok akak sangat aktif." Macam tu. So memang perancangan scammer dia dah mulakan dari awal. Sebab sebelum dia macam tu, watak dia adalah berbeza sebenarnya. Dia bukan adalah orang macam tu. Tapi bila dia masuk dalam tim Soleha, dia berubah watak. So bagaimana benda ni tersebar adalah apabila kita rasa pelik. Mana dia hilang 6 bulan? Kita pelik, mana dia hilang 6 bulan tak muncul-muncul dalam tim Soleha ni. So nak dijadikan cerita, nak dipendekkan cerita, dalam tempoh 6 bulan tu macam-macam kisah kita dengar. Dia cakap dia sakit, dia cakap dia kena buatan, dia cakap dia muntah paku, dia cakap dia muntah darah, dia cakap adik dia aksiden, ayah dia aksiden. So satu demi satu soalan ni, bagaimana dia cerita dekat orang tu lain, dia cerita dekat Soleha lain, dia cerita dekat ejen ni lain. So daripada kisah-kisah tu lah, tiba-tiba Allah detikkan untuk Soleha PM seorang kakak yang menjadi mangsa juga. Rupa-rupanya duit FTR apa semua tu adalah didapatkan hasil daripada minta daripada seseorang untuk diminta emas, diminta duit beli kereta, dia minta duit untuk restock buku. So Soleha tak nak benda tu mengganggu tim Soleha, tak nak mengganggu jemaah usrah Soleha. Sebab isu scammer ni selama setahun baru Allah tunjukkan belang antara kesalahan demi kesalahan. Memang Soleha sangat sayang dekat dia. Dia pernah datang rumah Soleha. Kami sama-sama together buat meeting apa semua. Dia datang dari jauh Kedah sana, semata-mata nak berjumpa dengan kita. So isu ni sangat berat. Soleha bila dapat tahu tu menangis sangat. Sebab memang kita ikhlas sayangkan dia. Soleha ikhlas sayangkan dia. Ejen ikhlas sayangkan dia. So kami seolah-olah tertipu. Dia cakap dia cakap dia dapat rantai emas padahal dia minta. Dia cakap dia dapat beli kereta cash padahal duit tu duit dia minta. So Soleha tak boleh terima benda tu. Seolah-olah macam mempermainkan agama lah kan, kalau kita dah tahu kejahatan macam tu. So nak tak nak Soleha diam nak dekat 3-4 hari lah Soleha diam sebelum Soleha PM Salha. Soleha tak tahu buntu nak buat apa, nak report polis, nak pergi rumah dia, nak serbu rumah dia. So dia siap block kita, dia siap guna nombor telefon lain,
call malam-malam. Ada satu malam tu dia call Soleha lebih 5 kali. Soleha tak angkat sebab Soleha takut kena hembus ke, kena macam-macam kan sekarang ni, pukau melalui telefon ke apa, suami tak bagi angkat. So esoknya Soleha PM dia, Soleha kata kalau tak bayar duit akak sekarang, akak akan report polis. Tuk-tuk petang tu Soleha terima payment daripada dia. So hutang dia dekat Soleha settle lah. Cuma isunya dekat sini yang paling besar adalah dia ada dalam grup usrah tim Soleha, di mana dia boleh perdayakan ahli-ahli usrah yang lain untuk tutup dia punya kejahatan. Sebab dia berpura-pura baik semata-mata nak tagih simpati orang. So dalam grup tu memang banyak dah bukti. Memang ada bukti, bukan sekadar buat rumus ke, bukan sekadar buat cerita, tetapi memang kami ada bukti. Memang ada bukti penipuan dia, screenshot apa semua, dekat orang tu cakap lain, dekat akak ni cakap sihat, dekat orang ni cakap sedang berubat. So macam-macam kisah versi yang dia tipu kami. So alhamdulillah, berkat Soleha selalu doa, Soleha cakap dengan Allah, ya Allah, kalau ada dalam tim Soleha yang buat jahat, kau asingkanlah. Soleha selalu doa macam tu. Dan alhamdulillah, walaupun tak lama sangat, tak cepat, tak lambat, alhamdulillah Allah makbulkan. Allah tunjukkan satu persatu kejahatan dia, bukti-bukti yang Soleha ada. Orang datang cakap dengan Soleha bahawa dia ada minta ni, minta tu, minta duit dan sebagainya. Subhanallah, memang tak disangka. Sebab Soleha kenal dia seorang yang sangat baik, seorang anak murid yang dengar cakap leader, tak pernah satu pun dia bantah. Dia always dengar. Dengan kawan-kawan pun sangat baik. Tetapi isunya sekarang ni, benda-benda macam ni memang realiti. Kadang-kadang kita sayang kat dia. Allah uji Soleha macam ni mesti bersebab. Allah uji Soleha macam ni dalam tim Soleha, benda macam ni first time Soleha tak pernah alami skema macam ni. Lagi-lagi orang yang kita sayang, pernah sayang, orang yang kita sangat trusted, yang selalu top 1. Dulu dia selalu top 1, selalu top 2. Tak pernah, tak ada angka dalam dia punya keputusan dalam sales bulanan tim. Tetapi itulah, mesti ada sesuatu yang Allah nak tunjukkan pada Soleha masa tu. Allah tunjukkan satu persatu. Dan yang paling amazingnya, setiap kali bila Soleha cerita pasal ejen ni, suami Soleha tak pernah percaya. Suami Soleha macam skeptikal. Dia dengar endah tak endah je lah. Mungkin itu adalah kelebihan sebab suami Soleha ni jaga Al-Quran. Dia adalah orang yang, apa orang kata, kalau tahfiz Al-Quran ni, hatinya sangat bersih. Dia boleh nampak kalau ada kejahilan, kebatilan ke. Alhamdulillah, bila Soleha cerita benda ni dekat suami pun, Soleha ambil masa. Soleha tak cerita dekat suami terus. Sebab Soleha takut dia marah ke apa, macam-macam dalam fikiran ni. Sampailah satu malam tu, Soleha cerita, abang nak tahu tak, ejen yang selalu abang tanya tu mana tu kan, sebenarnya scammer. Soleha cakap juga walaupun lambat. Sebab benda ni berat. Lama Soleha menangis. Merenung diri kenapa benda ni terjadi. Kenapa sekian terjadi. Tapi bila nak cerita sekarang, alhamdulillah, Soleha dah kuat, Soleha dah reda, Soleha dah maafkan dia. Soleha doakan semoga dia diberi hidayah. Mungkin ada kekhilafan dia, ada sesuatu yang dia lakukan, kita tak tahu. Wallahu a'lam. Semoga Allah ampunkan dia je. Allah ampunkan dia, Allah terima taubat dia. Dia nak berubah, insya-Allah. Insya-Allah semoga dia berubah. Okey? So itu adalah antara ujian tahun ni, bulan lepas. Baru lagi, itu adalah antara cabaran yang terbesar lah. So ramailah pembaca yang dah pernah beli dengan dia. PM Soleha, ditanya mana ni tak ada, dah lama 6 bulan tak nampak kan. So Soleha ceritalah, Soleha bagi grafik yang HQ buat tu, scammer yang dia bukan ejen STR lagi tu. So Soleha bagi dekat dia. Lepas tu dia pun terkejut. Yes, memang ramai orang terkejut. Memang ramai orang yang terkejut benda-benda macam ni. Tetapi Allah jadikan sesuatu tu kun fayakun. Mesti bersebab. Soleha berada dalam situasi ni, Allah izinkan, mesti bersebab. So Soleha reda, Soleha sabar, insya-Allah. Semua tu kadang-kadang mungkin kita ada salah, mungkin Soleha sendiri ada salah yang kita tak sedar, Allah tegur melalui cara macam tu. Alhamdulillah.
So mana-mana dropship yang di bawah ejen tersebut semua dah Soleha ambil, semua dah masuk bawah Soleha, alhamdulillah. Dan Soleha pun dah jaga mereka ni lama sebelum kejadian ni terbongkar. Tahun ni tahun scammer. So benda-benda macam ni, itulah cabaran dalam dakwah. Kadang-kadang benda macam ni kita tak boleh down. Okay? Tak ada soalan lagi dah kan? Okay? Soleha ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua yang berpuasa. Soleha pun berpuasa hari ni. Tak ready makan apa semua lagi. InsyaAllah kita jumpa esok. Malam esok kita jumpa Mega Live 2.0 insyaAllah. Sama-sama kita membongkar rahsia jutawan. Bagaimana naiknya seorang jutawan tu pasti ada kisah duka di sebaliknya. Dan itulah pengorbanan dalam kita nak berjaya ni, pasti ada pengorbanan insyaAllah. Okay? Salam Maghrib. Selamat berbuka puasa kepada anda semua. Maafkan Soleha kalau terkasar bicara, tersalah bahasa, maafkan Soleha. InsyaAllah segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk tu adalah daripada diri Soleha sendiri insyaAllah. Okay? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.